على آله وصحبه أجمعين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نقول بالله التوفيق. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Azza wa Jal. Pada pagi ini kita bertemu lagi menyambung bacaan kitab Adab-Adab Islam ataupun ensiklopedia Adab-Adab Islam. Masih lagi dalam bab Iyadatul Marid, bab menziarahi orang sakit. Kita sampai pada muka surat 275, poin yang ke-15. Kata musannif hafizahullah ta'ala, seorang yang sakit tidak boleh membenci atau mencela sakitnya. Tak boleh nak marah dekat sakit dia. Dia kata ada sebahagian orang yang benci atau marah terhadap takdir apabila sakit. Dia kata kenapa lah aku sakit, lepas sakit tu sakit ni pula, kan, macam-macam sakit. Dia maknanya menyesali takdir. Janganlah macam tu. Kenapa? Dia kata hendaklah ia dilarang melakukannya. Kalau kita dengar ada orang macam tu, kita larang dia lah. Dia cakap macam tu, kita larang dia. Jangan cakap macam tu. Sebagaimana telah disebutkan dan mengingatkannya untuk bersabar. Kita larang dia dan ingat dia supaya sabar. Sakit ni sementara je. Jadi kalau sampai mati pun, sampai mati pun sementara je lah. Di dunia ada orang yang sakit bertahun-tahun kan, sampai mati dia sakit. Jadi begitu, sampai 10 tahun, 15 tahun sakit. Terkadang ia pun mencela penyakit yang menimpanya. Hal ini juga dilarang kerana Nabi SAW bersabda ketika mengunjungi seorang wanita. Nabi ziarah seorang perempuan sakit. Nabi kata, "Malaki ya ummas sa'ib atau ya ummal musayyab." Maksudnya Syarawi ni dia dengar macam apa nama, Nabi kata ummas sa'ib atau ummal musayyab, antara dua tu dia confuse. Tuzafzifin, yakni apa ni, kamu berkeluh kesah. Aduhlah apalah kan, berkeluh kesah. Qalat, Ummu Sa'ib tadi dia jawab, dia kata apa? Al-humma la barakallahu fiha. Dia kata demam panas, semoga Allah tidak memberkatinya. Dia kata kan, dia kata pasal apa kamu ni duk keluh kesah ni kan. Dia kata demam panas, semoga Allah tidak memberkatinya. Faqala, maka kata Nabi SAW, la tusabbil humma, jangan kamu mencela ataupun mencaci demam panas. Demam tu, al-humma ni demam panas lah ataupun demam. Jangan marah dekat dia, jangan cela dia, jangan caci dia, jangan. Pasal apa? Illah dia, illah ataupun sebab dia kan. Fa innaha, maka sungguhnya dia, ini fa sababiyah. Apa fa sababiyah ni? Fa ni maksud dia sebab. Maka sebabnya, sebab apa jangan caci dia? Fa innaha tuzhibu khataya bani Adam, kerana dia ni boleh menghilangkan, kan, menyucikan, membersihkan. Asal mana zahaba ni pergi, diterjemah mana yuzhibu, tuzhibu, memergikan. Jadi terjemah dia menghilangkan lah, menghilangkan khataya, segala kesalahan, segala dosa. Penyakit ni dia buang segala dosa anak-anak Adam, manusia. Jadi penyakit ni kan, yalah, di kalangan salaf soleh ni kalau mereka tak demam, tak sakit sekalipun, mereka rasa macam risau. Kenapa? Sakit itu dia menyucikan, membersihkan. Sampai macam tu. Jadi maknanya dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil lah. Sebab dosa besar dia kena ada taubat lah. Tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha, disertai dengan syarat-syarat taubat itulah untuk diterima taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa besar ni kan, ada syarat dia apa dia? Meninggalkan
menyesal, kemudian tidak mengulangi. Ini syarat untuk bertaubat daripada dosa besar. Kemudian kalau berkaitan dengan manusia pula, minta maaf atau minta halal atau mengembalikan barang yang telah kita ambil. Kalau barang tu kita masih ada lagi kan, kita kembalikan, bagi balik. Dosa besar. Jadi dosa besar macam mana? Beza dosa kecil. Dosa besar ni kita nak kenal dia, padanya ada laknat. Allah melaknati. Contohnya Allah kata, Nabi kata, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah melaknati orang yang makan rasuah ataupun bagi rasuah. Ada orang yang makan rasuah, perasuah, ada yang menerima rasuah. Dua-dua kena laknat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa besar, ya, yang ada padanya laknat, kan? Lepas tu ghadab, kan? Allah Taala murka, benci, kan? Itu maknanya bila sebut perkataan ghadab, itu juga nak kena tu dia dosa besar. Ataupun sakhat, man sakhita falahu as-sukht wa man radiya falahu ridha. Ada makna sakhat. Sakhat ni kebencian daripada Allah Taala. Itu nak cerita kita garis panduan dosa besar lah. Ya, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknati orang yang melaknati ibu bapaknya. Maksudnya macam mana orang nak laknat ibu bapa dia? Yalah, dia laknat ibu bapa orang laknat ibu bapa dia balik. Dia jadi sebab bagi ibu bapa dia dilaknati. Ini juga dosa besar. Ataupun dosa kecil ni kita kata tak terhitung banyak lah. Dosa kecil ni. Jadi maknanya dosa-dosa kecil ni dihapuskan dengan banyak benda, di antara wudu, langkah pergi ke solat kan, langkah pergi solat masjid, surau ke apa ke, setiap langkah hapus satu dosa, angkat satu darjat. Ini dosa kecil macam ni, dia terhapus macam tu dengan amalan-amalan kita. Di antaranya demam atau apa-apa musibah yang menimpa kita, rasa sedih, rasa duka cita, rasa tak seronok. Rasa tak seronok pun sebenarnya dia adalah takfir. Takfir ni maksudnya penghapusan dosa. Mana Allah ni rahimun bi'ibadihi. Allah Ta'ala maha penyayang, maha lembut dengan hamba-hamba dia, maha pengampun. Kan? Apa saja yang musibah yang menimpa dia, dia kira cuci dosa. Okay, sebab tu kalau kita pergi ziarah kawan-kawan yang tak sihat, kita kata tahur insya-Allah. Sunnah lah cakap macam tu. Tahur. Tahur ni apa dia? Taharah. Suci. Bersih. Bersih insya-Allah. Itu sunnah kita cakap macam tu. Mana begitu. Jadi dia akan menghilangkan dosa-dosa kita. Apa saja musibah. Sebab tu Nabi kata ajaban li amril mukmin. Sungguh pelik urusan orang beriman. Pelik sungguh. Inna amrahu kullahu khair. Segala urusan dia. Kan? Urusan yang dia ni bila daripada sedar, daripada tidur kan, dalam keadaan dia waras, sedar, apa dia buat semua baik. Semua pahala. Hanya untuk orang beriman sahaja. Kalau dia timpa musibah, dia sabar, pahala. Dapat nikmat, dia bersyukur, pahala. Pahala sepanjang masa. Khas untuk orang beriman. Baik. Jadi macam mana dia menghapus dan menghilangkan dosa-dosa kita? Demam itu ataupun sakit tu. Kata Nabi SAW, kama yuzhibul kiru khabathal hadid. Dia akan hilangkan dosa kita macam mana Nabi SAW ni buat perumpamaan nak bagi kita faham. Nak bagi kita faham sungguh-sungguh. Sahabat-sahabat boleh bayangkan. Maknanya besi ni bila kita dapat mula-mula besi ni, kita korek-korek dia buat besi. Kan dia macam-macam bahan campuran di situ. Jadi macam mana kita dapatkan besi yang tulen? Kita letak, kita bakar pasal dapur dia kan, ada dapur tu maknanya kita bakar besi itu untuk keluarkan unsur-unsur selain daripada unsur besi. Kita nak besi je, lain kita tak mau. Mungkin dalam tu ada perak, emas, tak kisahlah, diasingkan. Jadi segala kotoran besi tu, karat-karat semua tadi dia akan hilangkan dengan dapur tadi. Macam itulah. Demam itu diibaratkan seperti dapur api tadi lah, dapur tadi. Demam tu, dia bakar dosa kita. Dia cuci bersih dosa kita. Itu maksud yang Nabi SAW cerita pada para sahabat. Jadi sahabat ni mudahlah faham lah. Semua jadi macam tu Nabi buat perumpamaan. Kebanyakan Nabi ni bila cerita, selalu dia akan buat perumpamaan.
Contohnya, keteguhan orang beriman seperti pohon kurma. Pohon kurma. Nabi ibaratkan orang beriman ni macam pokok kurma. Tegak. Mari ribut, angin pun macam tu juga dia. Dia bagi manfaat pada orang. Buah-buah dia bagi manfaat pada orang. Daun-daun dia kita boleh guna untuk buat atap bumbung rumah dan sebagainya. Ini dia. Jadi dia kata, hendaklah ia ingat bahawa kejengkelan tidak akan mencegah takdir dan memberi faedah. Jadi kita duk bising-bising, duk meratap-ratap, dia tak ada faedah apa. Dia takkan ubah takdir. Macam itulah takdir kita. Jadi apa kita kena buat? Kita kena sabarlah menghadapi takdir tadi kan. Sabar. Melainkan akan menghilangkan pahala dan menambah dosa. Kalau bising-bising, menangis-menangis semua, dia tambah dosa ya. Kan, man sakhita falahu as-sukhtu. Barang siapa yang dia marah-marah, maka bagi dia marah Tuhan. Bagi dia benci Tuhan. Allah benci, Allah marah, Allah tak suka bagi orang yang macam ni. Man radhiya falahu ridha. Barang siapa yang dia redha dengan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan redha padanya. Jadi kita redhalah. Berlapang dadalah. Husnuzan. Baik sangka kepada Allah Taala, sebab Allah Ta'ala beritahu dalam hadis kursi, Allah kata apa? Ana inda dhanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku terhadapku. Apa kita sangka pada Allah Ta'ala, macam itulah Allah dengan kita. Kita sangka baik, Allah kan? Itulah dia. Baik dengan kita. Kalau sangka tak baiklah. Jadi kita sentiasa bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala apa yang Allah berikan kepada kita, kepada umat Islam, kan, semuanya ada kebaikan, ada hikmah di belakangnya yang kita tak tahu. Contohnya yang kita hadapi sekarang di Palestin kan. Dah 100 hari lebih dah, maknanya kejahatan Israel ni bukan orang tahu. Semua orang atas muka bumi ni tahu. Yang boleh baca, yang boleh mendengar ni kan. Semua tahu tentang kejahatan Israel ni. Mungkin dia tahu hari ni, kita tahu lama dah. Sebab kita orang Islam ni, Allah beritahu dalam Quran dah. Baca, mungkin orang atas Islam boleh baca Quran, dia tahu juga. Tapi dia pun macam tak percaya sebab dia tak Islam. Jadi maknanya kejahatan yang dia buat tadi ada hikmah di sebaliknya untuk orang beriman. Kan? Kemurkaan Allah ke atas mereka, tapi rahmat Allah untuk orang beriman. Kenapa kita kata rahmat? Ya? Rahmat Allah Ta'ala, ya Allah merahmati hamba-hamba dia, nak masukkan orang yang dia kehendaki ke dalam syurga dengan kematian yang cara macam tu. Jadi kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kata, ya Allah, bilalah Kau nak datangkan pertolongan. Jangan kata macam tu. Allah kata, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah bahawa pertolongan dan bantuan Allah Ta'ala itu dekat. Jadi mana di antara bantuan dan pertolongan Allah Ta'ala, Allah bagi kekuatan iman pada mereka. Iman ada pada mereka tak seperti iman yang ada pada kita. Mereka sedang diuji. Dan mereka sedang menghadapi ujian. Dan mereka teguh dalam ujian. Kita belum diuji. Jadi kita senang-senang nak kata, kami ahli syurga. Ya? Sembahyang subuh pun tak boleh nak penuh saf. Tak boleh sampai sana subuh. Tak melimpah-limpah. Adakah kita kata, kita mendapat dah kami ahli syurga. Allah kata, am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu rasa kamu boleh masuk syurga macam tu ke? Ya. Jadi kita kena nilai balik iman kita kan. Maknanya tengok macam mana orang yang diuji sebelum kita dan masa kita. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Ya. Jadi jangan sangka kamu boleh masuk syurga macam tu saja. Selagi mana kamu belum diuji macam orang yang sebelum kamu. Kita kata hari ni macam orang yang semasa kamu. Diuji. Jadi hatta yaqul alladzina amanu, hatta yaqul ar-rasul alladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga rasul dan orang yang beriman kata bersamanya berkata, bila nak datangnya pertolongan Allah? Lama dah ni. Ya. Ala inna nasrullah qarib. Allah kata, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Dekat bagi siapa? Dekat bagi orang yang beriman. Kan?
Jadi maknanya tak semestinya kita menang di atas musuh kita tu dikatakan kita berjaya. Kita mati di tangan musuh kita pun kita berjaya. Kita mati di tangan musuh, kita dikira berjaya kalau kita orang beriman. Sebab tu ada seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika diutus kepada Musailamah atau Musailimah Al-Kadzdzab. Kan? Dia bawa utusan Nabi SAW. Jadi orang utusan orang tak bunuh. Utusan mana-mana kerajaan pun tak bunuh utusan. Musailimah ni jahat tu. Kan? Dia tikam daripada belakang tembus ke depan dengan tombak. Jadi orang hak kena tikam dia kata apa? Fuztu rabbil Ka'bah. Aku menang demi Tuhan Kaabah. Menang apa kena tikam belakang tembus dekat depan. Menang dengan syurga. Sebelum dia mati tu, dia kata fuztu rabbil Ka'bah. Aku menang demi Tuhan Kaabah. Jadi kematian di tangan musuh, itulah dia kemenangan. Kalau dia orang beriman, orang Islam. Tak sebenarnya kita menang ni, sebab tu maknanya tentera Islam. Kan? Ketika mereka berperang, dia berkata, imman nasru wa imma syahadah. Sama ada kami dapat kemenangan, kami dapat menakluki kamu, ataupun kami menang dengan kesyahidan. Jadi kemenangan, dua-dua adalah kemenangan bagi orang beriman. Ya, wala tahinu wala tahzanu. Jangan kamu puasa hina lemah. Jangan kamu puasa sedih. Antumul a'laun. Kamulah yang tertinggi in kuntum mu'minin. Kalau kamu orang-orang beriman. Ini dia. Baik. Jadi gimana kita jaga kan supaya kita jangan hilang pahala lah. Kerana perbuatan tadi akan menghilangkan pahala. Tidak redha dengan ketetapan dan ketentuan Allah menghilangkan pahala, mendatangkan dosa. Dia tak bukan saja pahala aja hilang, dosa mari ganti tempat pahala. Kalau hilang je pahala, tahanlah sikit je. Walaupun sangat rugi. Tapi hak ni hilang, hak ni dapat. Itu dia. Yang ke-16-nya bila kita ziarah orang sakit ni. Meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit. Kan kita pergi kawan ziarah kawan kita dalam mana kawan kita kan. Saudara kita ke apa kan. Kita letakkan tangan pada dia yang pada tubuh orang yang sakit tadi. Sunnah. Dapat pahala. Hendaknya orang yang menjenguk meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit dan mendoakannya. Kan, semoga cepat sembuh kan. Syafakallah. Paling kuranglah. Syafakallah ni semoga Allah menyembuhkan kamu. Syafa tu ala laki-laki lah, dhamir tak kisahlah. Syafakillah tu orang perempuan, tak kisahlah. Sebab hal itu menunjukkan rasa cinta. Rasa kasih dia. Doakan. Sehingga orang yang sakit akan merasakan ketenangan. Ini maknanya keberkatan tadi. Tak tangan pada tepi. Syafakallah. InsyaAllah kan. Tak itu. Dia akan rasa tenang. Jadi orang beriman ni dia macam karan. Macam karan. Karan kan. Dia sentuhan. Kadang-kadang kita ni teringat kawan kita teringat semua. Dia pun teringat kita juga. Kita tak ada telefon dia, tiba-tiba dia telefon kita. Okay? Dia ada sentuhan orang beriman. Aku baru nak telefon hang, tapi hang telefon aku dulu. Dia ada macam tu. Perasaan. Kasih sayang tadi kan. Ketenangan jiwa akan memberi pengaruh besar terhadap penyakitnya. Maksud dia, ketenangan tadi. Sebab tu orang ni cari ketenangan dengan macam-macam cara. Orang beriman cari ketenangan, ada duit pergi Mekah buat umrah. Cari ketenangan di sana. Tempat ibadat. Toleh kiri orang tu semayang, toleh kanan orang semayang. Tengok depan orang baca Quran, balik belakang tengok. Kiri kanan depan belakang semua orang tengah beribadat. Sebab tu motivasi. Kita ni kan, kalau duduk di rumah ni kurang lah sikit nak semayang nak apa. Tapi bila main masjid, kita jadi macam rajin. Jadi macam semangat. Pasal apa? Itu dia. Apa yang kita nampak depan kita tadi, dia menaikkan semangat kita. Bukan kita rasa nak menunjuk ke kawan kita. Bukan kita semayang sunat nak menunjuk ke orang. Tapi macam tu. Kita pergi tempat-tempat yang baik ni kan, kita akan jadi baik. Sebab tu disuruh kita berkawan dengan orang baik.
duduk dalam majlis orang-orang soleh ni kan, insya-Allah kita akan terpias. Nabi cerita kan, kawan dengan orang jual minyak wangi. Kita tak beli minyak wangi dia, tapi duduk dalam tu. Sekali lagi orang mai beli, sekali dia calik kita sikit. Tes ni. Kan? Jadi macam-macam bau baju kita. Okay. Wangi satu, wangi macam-macam bau, aroma macam-macam. Jadi seminggu baju pun tak basuh pun duk bau wangi lagi. Kawan orang jual minyak wangi. Jadi sebaliknya kawan orang tukang besi lain pula. Jadi kita kawan dengan orang soleh, kita tadi akan insya-Allah terpengaruh. Terpengaruh dengan kesolehan dia. Dia pempengaruh, influencer. duk dengan kawan soleh ni kan, insya-Allah dia jadi soleh. Ini dia. Ketenangan ni, semua orang nak ketenangan jiwa ni. Tanyalah siapa pun. Islam ke tak Islam ke, semua nak ketenangan jiwa. Kalau orang kafir ada duit banyak sikit, dia pergi melawat. Mari ke Malaysia, galah beg kayuh basikal. Tengok kayuh basikal kat kampung-kampung tu kan. Dia pun main, mana ni bukan orang Melayu lagu ni. Nak cari apa? Cari ketenangan. Keseronokan. Dia kalau jiwa tak tenang, dia tak main seronok, betul tak? Dia seronok ni main bila jiwa tu tenang. Dia jadi macam tu. Tak boleh pisah ketenangan dan keseronokan ni kan. Jadi tu maknanya. Semua orang nak cari ketenangan. Dan macam-macam cara dia buat. Masing-masing dengan cara dia. Tapi kita Islam, Allah Ta'ala ajar macam mana kita nak cari ketenangan. Macam mana kita nak dapatkan ketenangan? Kan? Jadi maknanya Nabi SAW kata, ma min qaumin, tidak ada satu kaum, kan, yang mereka itu berhimpun duduk di masjid atau di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membaca padanya kitab Allah dan mempelajari kitab Allah, melainkan turun ke atas mereka as-sakinah, nazalathumur rahmah. Turun. Masya Allah. Jadi ketenangan tu ada di sini. Di sini tempat ketenangan. Sebab tu kalau kita sabuk-sabuk kepala, cepat-cepat pergi masjid. Cepat-cepat pergi surau. Di situ ada ketenangan. Yang majlis, tempat yang ada padanya majlis ilmu tadi. Ada dia. Wa ghasyiyathumu nazalathumu as-sakinah wa ghasyiyathumu ar-rahmah kan? Wa sallat lahumul malaikah. Turun rahmat, ketenangan. Dan malaikat tadi, wahafathumul malaikah, malaikat menghamparkan sayap-sayapnya ke atas kita. Sebab tu dia mari ketenangan. Gelak-gelak sini rasa sabut balik. Ya, macam tu. Kemudian dia bagi ni, ketenangan jiwa akan memberi pengaruh besar terhadap penyakitnya. Nabi pernah SAW menjenguk Sa'ad, yang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, menanyakan tentang wasiat beliau. Kan? Tentang wasiat. Jadi Sa'ad ditanya Nabi SAW tentang wasiat lah. Nabi SAW bersabda kepadanya. Ini cerita ketika Fathu Makkah ni. Sampai sana Sa'ad bin Waqqas ni jatuh sakit. Sakit, dia rasa macam dia nak mati dah. Kan? Bila Rasulullah mengaziarah, dia kata, ya Rasulullah, aku rasa macam nak mati lah. Nabi kata, kamu akan hidup lagi, kamu akan berperang, kamu akan sebarkan agama apa semua tadi kan. Tapi yang nak mati sini Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad juga. Tapi Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah dia meninggal di Makkah, pada Fathu Makkah tu. Kemudian itulah ya Rasulullah, saya ada harta banyak dan anak saya seorang, maksudnya dia seorang ayah, perempuan. Dia kata, boleh tak saya bersedekah dengan seluruh harta saya? Nabi kata, tak boleh. Tak boleh. Dia nak wasiatkan dengan sedekahkan seluruh harta dia, wasiat. Tak boleh, Nabi kata. Kalau tak boleh, kalau gitu, 3/2 boleh tak? 3/2. 2/3, 3/2. 2/3. 3/2 pula kan? Terbalik. 2/3. Sulusan. 2/3. 2 daripada 3 kan? 2 sedekah, 1 simpan. Tak boleh Nabi kata. Yang Nabi kata sulus. Lepas tu 10, lepas tu setengah.
Setengah sepertiga. Setengah lu. Setengah. Setengah boleh tak? Nabi kata tak boleh. Sulus. Setengah tak boleh, banyak sangat. Lepas tu, sepertiga boleh tak? Sepertiga. Sepertiga dia kan. Dua lagi, simpan satu sedekah. Nabi kata sepertiga banyak. Wasulus kasir. Maknanya had wasiat ni, kita kalau kita nak laksanakan sepertiga je lah daripada harta kita. Lebih daripada sepertiga tak boleh lah. Wasiat harta. Wasiat harta ni untuk siapa? Untuk anak angkat. Anak yatim, kawan-kawan kita lah. Yang bukan ahli waris lah. Waris tak boleh wasiat. Sebab dia waris, dia ada bahagian dia. Jadi yang bukan daripada waris kita. Contohnya anak angkat kita bukan waris kita. Jadi kita wasiat untuk dia, sulus lah. Sulus tu banyak. Itu dia. Nabi kita SAW, wasulusu kathir. Thumma wada'a yadahu ala jabhatihi. Kemudian Nabi SAW letakkan tangannya di dahi Sa'ad. Jabhah. Ini jabhah. Thumma masaha yadahu ala wajhi. Nabi SAW sapukan tangannya ke wajah Sa'ad radhiyallahu anhu wa batnihi, dan perutnya. Thumma qala, kemudian Nabi SAW kata, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah, sembuhkanlah Sa'ad. Wa atmim lahu hijratahu, sempurnakanlah untuknya hijrahnya. Apa maksud dia? Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, kalau mereka tinggalkan sesuatu yang mereka sayang kerana Allah, mereka tak akan patah balik lah. Mereka tak akan ambil lah sesuatu yang mereka tinggal tadi. Jadi sahabat-sahabat tinggalkan kota Mekah, tempat kelahiran mereka, tempat permainan mereka, tempat mereka sayang tumpah darah mereka tadi kan. Mereka tak akan tinggal ke tempat tu, tapi kerana Allah mereka tinggalkan. Maka mereka tak akan balik ke tempat tu. Mereka tinggal kerana Allah. Janganlah kita bagi sesuatu kerana Allah Ta'ala, kita tak ambil balik dah benda tu. Hadiah kita bagi kerana Allah Ta'ala, kan tengok orang tu tak guna, kita minta balik, tak boleh dah. Orang Melayu kita buat istilah buruk siku. Kan? Nabi SAW kata seperti anjing yang menjilat muntahnya. Dia muntah, dia makan balik muntah dia. Orang Melayu kita kata buruk siku. Ya. Gitu. Kemudian jadi maknanya sempurnakanlah baginya hijrahnya. Sahabat dia tak suka mati di tempat yang dia tinggalkan kerana Allah, iaitu di Mekah lah. Padahal itu tempat dia. Tapi dia tinggalkan kerana Allah. Pergi ke Madinah, dia nak mati di luar Mekah tadi. Radhiyallahu anhum. Sa'ad berkata, aku tetap merasakan kesejukannya di dadaku sampai hari ini. Allahu Akbar. Mukjizat. Mukjizat. Tangan Nabi SAW tadi kan. Keberkahan dia. Aku rasa sejuk tangan Nabi sampai hari ni. Tak tahu dia cakap tu berapa lama dia cakap tu lah. Nampaknya lama sangat lah ni dia cakap bab ni. Ada riwayat hadis ni. Sampai macam tu. Ibn Battal rahimahullahu ta'ala, iaitu Ali bin Khalaf bin Abdul Malik, yang wafat pada 449 Hijrah, ulama kurun yang kelima lah ni. Ibn Battal meletakkan tangan, dia kata apa? Dia kata meletakkan tangan pada tubuh orang yang sakit merupakan bentuk kasih sayang terhadapnya, serta sebagai upaya mengetahui seberapa parah sakitnya. Panas sangat ni. Dia pegang badan dia. Panas sangat ni, kita boleh tahu macam mana darjah kepanasan badan dia tadi kan ni. Selain itu, untuk mendoakan kesembuhan baginya menurut kondisi yang terlihat padanya. Mungkin juga meruqyah orang yang sakit itu dengan tangannya dan mengusapkan pada tempat yang sakit untuk memberikan manfaat sebagai ubat bila yang menjenguknya orang soleh. Sebab tu kita ni kalau pergi ziarah orang, janganlah kita berasa malu. Janganlah kita berasa kedekut. Janganlah malu. Alah, saya orang kata kutuk bomo pula. Kan? Tapi ya, tolonglah. Tak mahu kita ramai-ramai pergi. Semua pakat baca seorang sikit ke dia. Kan? Pakat keluar-keluar pada pintu rumah dia, dia pun jalan keluar elah. Dia pun tak sedap kata dia sakit. Weh, tadi hang tak boleh jalan. Boleh jalan dah. Alhamdulillah. Ya, dia pun tak sedap kata dia lega penyakit tadi. Pakat dulu qiyah kan, kita pergi ziarah kawan kita, saudara mara kita kan.
pak-pak saudara kita, anak saudara ke apa ke, ruqyah lah. Jangan nanti dia kata, tolong baca lah sikit apa-apa yang boleh. Kan? Jadi, kesianlah kat dia. Sebab bila dia minta hilang kota 70,000 tu, yang akan masuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi kita share lah, kongsi lah. Kan? Kongsi doa kita. Bila tak Allah nak makbul, terima doa kita, sembuh dia. Ini kelebihan. Ziarah bukan ziarah, kita pergi doakan ruqyah untuk dia. Masing-masing ruqyah kan. Seorang main ruqyah, dua orang main ruqyah, tiga orang ruqyah, pakai ruqyah. Ini sunnah. Baik. Kalau ramai tu, takkan seorang yang buat. Pakai buat paling kurang semoga Allah sembuhkan. Bismillah. Tiup sikit kan. Baca bismillah ya. Ya. Ataupun baca Fatihah. Fatihah ni biasa sahabat buat kan. Ruqyah orang kafir pun. Bukan ruqyah orang Islam pun. Orang kafir. Musyrik. Tapi ruqyah kawan tu lega. Kan? Lega waktu tu juga. Bukan waktu nanti dah. Tengah duk bengkok ni kan. Dia baca Fatihah. Dia muih kan. Ludah sikit muih kan. Lala tu juga. Bengkok ni surut. Lega. Bukan dia ruqyah orang Islam. Jadi kalau kita pergi melawat kawan kita hak kafir tu kan. Mai aku nak baca Al-Quran sikit. Baca apa? Aku nak baca jampi Islam lah. Boleh. Dia mesti mau macam lah. Dia tak tambah orang kafir dengan kira apa. Sebut atau ubat semua dia balun. Kalau kita kata kepala ulak tedung ubat, dia telan. Mampu ya. Kita pun baca kat dia. Mui. Tanya, masa aja lah. Masa okey lah. Okay. Kadang-kadang yalah kita kan. Benda ni psikologi juga kan. Apa tak psikologi? Pernah tengok tak YouTube? Siapa pernah tengok kan? Contoh YouTube yang ustaz ni dia nak zahirkan penipuan apa nama tok bomo ni. Dia ambil telur ayam. Dia ambil jarum dia cucuk. Kan apa yang tu, picang gari tu. Dia tikam tu dia spray. Dalam tu apa nama sirap. Dalam telur tu. Telur mentah tu. Kau tengok tak? Lepas tu dia ambil lilin, dia tenyih lilin di situ. Bola poket. Dia berjalan jumpa kata, nampak macam tak sihat lah dia kata. Allah memang saya rasa tak sihat gini-gini kan. Orang tu dia tak kenal pun. Dia kata, boleh saya nak tolong ubatkan. Sakit kat mana? Dia tu sakit belakang ni kan. Dia kata, dia buka telur dia pakai baju dia. Dia pun boleh buka kan. Dia tenyih di belakang kawan tu. Kawan tu kan. Lepas tu dia ambil mangkuk, pinggan, apa tu kan, piring tu. Pecah telur tu, buka telur tu. Tengok ni. Awak ni kena santau ni. Tengok ni, telur ni ada darah. Kan? Tu saya dah tarik dah tadi. Sekarang saya macam mana? Oh, so okey lah dia kata. Dia kata, aku tipu hang, dia kata, hang boleh percaya. Saya tak sakit. Saya tak sakit pun bila orang tu kata dia sakit. Oh, dia kata patut saya rasa sakit-sakit. Ni saya tengok dalam YouTube dia buat ada ustaz tu lah. Dia nak zahirkan pembohongan buat ni. Dia gelak-gelak telur atas belakang kita, dia ketuk-ketuk pecah telur. Telur ada darah. Mana telur ni ada darah kan? Banyak tu darah telur ni. Mungkin setengah tu dia spray kalau hitam ke apa. Nak teruk, penyakit teruk kan. Ada ilmu hitam dalam badan kita. Tu rumah ni, nipu orang macam tu. Ni dia. Tapi nak cerita ni apa nama Nabi SAW ajar ni ubat betul. Kalau kita baca ruqyah kita rasa macam kita tanya orang kita petang rasa macam mana. Kurangnya dia rasa nampak lega sikit, rasa panas sikitlah badan. Hati sejuk. Tak apalah, alhamdulillah. Kita pun merasa seronoklah kan. Lepas tu berapa nak bayar ni? Tak nak bayar apa-apa tak apa ambil lah. Dia bagi kita stikar. Kita pun ambil stikar, kita tengok tisu saja tak apa. Cerita dah. Baik, sambung dia. Kalau tadi
Dia kata mungkin juga meruqyah orang sakit itu dengan tangannya dan mengusapkan tempat yang sakit untuk memberikan manfaat sebagai ubat bila yang menjenguknya orang soleh. Yang baik inilah. Setelah itu, Al-Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala berkata, Ibn Hajar ni bukan nama dia, ulama ni mereka ni tak terkenal dengan nama-nama mereka. Mereka terkenal dengan gelaran-gelaran mereka. Ada yang gelaran, orang gelar dia kampung tu sekian-sekian, kan, keturunan. Nama ni orang tak berkenal. Tanya kita Ibn Hajar, semua kita kenal kan? Ada syarah kitab Sahih Al-Bukhari tu, Fathul Bari. Tanya nama dia. Nama dia Jam lah. Kan? Kalau kita masuk Pak Isah, apa kata? Ibn Hajar. Apa nama dia? Kita kadang-kadang tak apa nak ingat nama dia kan. Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama dia Ibn Hajar kan nama dia. Pendek lah. Ahmad bin Ali lah. Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Ali. Senang lah. Kita keturunan kita payah nak ingat nama dia. Dia buat Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang wafat pada tahun 752 Hijrah. Ulama kurun yang ke-8 lah. Dia mati tahun 800. Dia mati 852. 700 lebih dia lahir. 800 lebih dia mati. Dia kata apa? Ada kalanya penjenguk mengetahui ilmu pengubatan dan mengetahui penyakit yang menyerang penderita. Sehingga ia bisa memberitahukan ubat yang cucuk, yang sesuai lah. Yang cocok ni yang sesuai lah baginya. Kadang-kadang orang yang berziarah ni, dia tahu, sakit ni, dia ada pengalaman. Sakit ni, biasanya orang akan guna ubat ni. Akak-akak kayu ni. Dia pun syorkan lah. Berdasarkan pengalaman dia. Tapi kalau orang sakit tu makan, tak sepertinya sembuh. Tak sama. Kadang-kadang makan ubat, sikit dia satu sekali makan dah. Lega tu kita ni sampai 5-6 botol beli tak lega lagi. Pasal apa? Hang kurang. Dia tak sama. Mungkin penerimaan darah pun tak sama. Ada OA kan? Lagi darah apa? OA lagi apa? B. Kan? Tak sama. Jadi maknanya mungkin kena hak ubat tu dengan kita okey lah. Kita makan ubat apa semua jadi. Cerita kat orang macam-macam kan. Orang try tak jadi. Kita try lagi. Setahun dah aku try tak jadi, hang try ubat lain pula. Tak sesuai. Macam ubat macam mana macam mana doktor bagi kan. Balik makan jadi macam-macam. Kan? Doktor ni muhung kan, dia muhung. Kan, dia tengok kita tu boleh terima ada ubat tu. Tak boleh dia tukar ubat lain pula. Ataupun dia tambah dos ke. Jangan dia tambah dos sendiri. Jadi lagu lain pula. Tu dah. Yang ke-17, hendaklah yang menjenguk. Orang yang berziarah ni lah. Berwuduk. Dan menyiramkan air wuduknya kepada orang yang sakit. Ataupun kita nak wuduk di rumah ke. Air wuduk lebih tadi kan. Kita bola botol. Jangan suruh dia minum. Siap ke dia. Suruh dia basuh muka dia kan, basuh tangan dia kan. Tak lagi ayat basuh kaki kita, suruh basuh tangan. Itu muka dia. Jadi ayat wuduk kita kan, lebihan wuduk tu. Kita sedar berwuduk. Dan menyiramkan air wuduknya kepada orang yang sakit. Mana tahu kalau orang tu kena ain kita. Ain kita. Kalau orang tu kena ain lagi dahsyat. Kita kena mandi. Ayah kita mandi tu siram dia. Bagi dia mandi. Kalau dia kena ain kita lah. Ayak mandian kita tu. Sampai ayak basuh kaki kita tu. Kita pergi jurih kita dia. Kalau dia kena ain kita. Kita pun tak tahu kadang-kadang kita ni ada ain. Orang tu kena hak kita. Sebab ada sahabat berlaku kan. Seorang sahabat ni dia jalan-jalan tengok ada seorang sahabat mandi. Dia tengok sahabat ni mandi. Sahabat ni tubuh mungkin sasar apa semua kan. Dia kata badan bestnya. Sadu kan. Ma'ajmala, ma'ahsana. Itulah dia kata, elok semua lah badan dia. Dia kata-kata macam tu, kawan dia jatuh, terjelepu. Pensah.
Maka dicerita pada Nabi SAW. Nabi kata, alama yaqtulu ar-rajul akhahu. Kama qala Nabi SAW. Kenapa orang tu nak bunuh kawan dah? Jadi kalau kita kagum dengan satu kita katalah Masya Allah. Supaya dia tak kena ain kita. Semuanya baby ke apa kan. Sebab tu jangan duk muat naik dalam Facebook ke, dalam WhatsApp ke apa ke, kita punya profil tu gambar anak cucu kita. Takut kena ain. Mungkin. Ya. Oh, kita dapat cucu baru, kita punya syok lah. Buat profil. Gambar baby cucu kita. Kena ain. Beli kereta baru ke. Kereta pun boleh kena ain ke? Boleh lah. Boleh kena ain. Ada doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma suni'a lahu wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma suni'a lahu. Ya. Ain ni mana mata. Dia bukan sihir. Dia bukan sihir, tapi mana dia kita tengok tu dengan ada perasaan macam kita macam cemburu, jealous. Dia mari perasaan tu. Tapi bukan ada pada semua orang. Kagum pada sesuatu. Itulah maksud dia. Kagum. Dia pun kata. Mana tak ada pada semua orang. Tapi ada orang yang tertentu. Ain ni. Ain ni maksud mata. Mata yang melihat tadi. Itu dia. Jadi bila kita tengok sesuatu, kita kagum, kita kata lah Masya Allah. Ya? Sebab tu kawan kata, oi, bawa kereta baru. Kata lah Masya Allah. Masya Allah. Ya? Supaya jangan kena ain. Nabi kata al-ainu haqqun. Ain ni adalah hak, benar. Kalau Allah takdir tidak mendahulunya, dia boleh membunuh. Kan? Kalau takdir tidak mendahului dia, ain tu boleh membunuh, kata Nabi SAW. Yang bahaya. Baik. Ini cerita-cerita benda yang kita tak nampak kan. Tapi itulah dia. Nak kata magic. Macam magic kan bukan magic kan. Ada mata. Itu apa nama? Dia panggil blue eye kan. Ini tarikat. Tarikat. Di Turki dia ada satu tarikat. Dia tarikat dia pun yang tarikat jenis mata, apa nama? Tak tahu dah pengguna simbol mata. Saya duduk pergi bertam tu kan. Ada satu hotel tu kan, blue eye. Depa ada macam azimat depa orang. Gambar mata saja ni, gambar apa? Tanya kawan tanya ni apa ni gambar mata banyak dia buat. Pergi Turki ada tahulah benda ni dia kata. Geng-geng tarikat ni. Kawan saya beritahu. Saya memang tiap kali pergi, memang tiap bulan duduk situ lah di hotel tu. Blue eye. Mata biru. Jadi dia ni geng tarikat. Dan dia ni memang situ I love Turki lah. Okay. Turki. Rupanya itulah tarikat kat sana. Macam tarikat buat ni. Dia bagi cendera mata yang lambang mata tu kan. Itulah dia itu lambang tarikat dia tu. Wallahu a'lam. Baik. Dia kata berwuduk dan menyiramkan air wuduk apabila orang yang sakit tidak keberatan dan yang menjenguk adalah orang yang soleh. Diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, aku menderita satu penyakit. Kemudian Nabi SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu datang menjengukku. Mereka berdua berjalan dan mendapatiku tidak sedarkan diri, maka Nabi pun berwuduk kemudian menyiramkan air wuduknya kepadaku. Ibnu Hajar rahimahullah berkata tidak dapat diingkari, dipungkiri, diingkari lah bahawa kedudukan orang soleh yang berkunjung bisa diambil berkahnya. Yang ni berkah doa dia, bukan berkah tubuh dia. Berkat doa dia kan. Dia berdoa. Keberkatan daripada doa dia tadi. Oleh orang yang sakit ataupun daripada air wuduk dia tadi lah. Kesan. Kesan amalan soleh dia tadi, kesan wuduk dia. Dia memang betul, itu mukjizat. Jadi mana Ibnu Hajar kata di sini, dia ambil dalil di sini lah. Tapi kalau dia kata dia boleh diambil berkah olehnya, oleh kita ni berkat kat mana? Tapi kalau doa tu ada keberkatan lah. Kalau kita lah, kalau Nabi SAW tu
Memang Nabi tu seluruh tubuh dia tu keberkatan. Kan? Luar dalam dia tu adalah keberkatan. Pakaian dia adalah keberkatan. Sallallahu alaihi wasallam. Itu beza dengan kita lah. Tapi saya tengok dalam ni juga lah. Satu tarikat tu. Tok guru dia di atas kursi tu lah. Dia basuh kaki tok guru dia bawah. Seorang juru hayang. Dia pun pergi tahan tangan minum. Ada ni. Tertengok tahu siapa hantar tak tahu lah. Tapi gitulah tok guru dia kan. Tapi guru dia nampak kaki tu putih elok lah. Orang Arab biasalah bukan macam kita kan. Dia tak kaki dia atas kerusi tu. Tak tu lepas tu sekali ada seorang mai juri kaki dia. Ada orang lain mai duduk tu tahan. Minum. Kaki tok guru dia. Jadi ambil kaedah ni kot kan. Berkat tok guru. Kaki dia pijak apa benda kita pun tak tahu. Minum. Kena minum sihat pula. Beratuk boleh jual air kaki lah pula ni. Jual air kaki tok guru. Boleh menega ya. Itu dia. Yang ke-18 mendoakan orang sakit dan meruqyahnya. Berdasarkan sabda dan contoh perbuatan daripada Nabi SAW serta Jibril AS yang meruqyah beliau. Jibril main ruqyah Nabi. Kan Nabi kena sihir kan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa ar-rajulu ya'udu maridan, falyaqul." Apabila seorang lelaki datang menziarahi orang sakit, tak kira lah orang perempuan samalah. Kan? Falyaqul, naklah dia kata, "Allahumma shfi 'abdaka fulanan." Ya Allah, sembuhkanlah hamba-Mu si fulan. Kita tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu lah. Ya Allah, sembuhlah kawanku ni. Si fulan. Yanka' laka aduwan. Kan? Dia akan dapat menyakiti musuh. Nanti bila dia sembuh, dia akan dapat lawan musuh. Dia boleh kalahkan musuh. Aw yamshi laka ila salah, ataupun dia akan pergi solat untukmu. Mendirikan solat kerana-Mu. Sembuhkanlah dia. Ni kan. Jadi kita doa macam ni boleh tak? Boleh tak? Ataupun kita duduk rumah teringat kawan kita sakit, kita doa kan. Di rumah ke mana ke. Supaya Allah sembuhkan dia, Allah akan sembuhkan dia lah. InsyaAllah. Jangan kita kata, aku doa dah. Tak sembuh-sembuh pun. Setiap hari aku doa untuk dia tapi tak sembuh lagi. Maknanya, doa kita makbul tak makbul? Makbul. InsyaAllah. Allah nak bagi kat dia lebih baik daripada apa yang kita minta untuk dia. Kita minta dia sihat walafiat. Tapi Allah tambahkan sakit untuk dia pasal apa? Untuk cuci dosa dia lagi. Untuk angkat dia. Dosa dah habis dah. Angkat darjat pula. Doa kita makbul. Jangan kata, duk telefon dia 2-3 hari lepas tu seminggu ke. Kita hari-hari doa untuk dia. Kan? Tak lega-lega pun. Tak sedap-sedap pun duk koma lagi lah. Kan? Lah tengok mati. Macam mana doa aku tak makbul ke Tuhan? Makbul. Makbul macam mana? Allah bagi kat dia lebih baik daripada apa yang kita minta untuk dia. Kita ingat macam tu. Dia fikir kata, aku doa tak makbul. Aku tak sampai tahap wali lagi lah. Kena banyak zikir lagi lah untuk sampai tahap wali ni. Ya. Padahal wali ni orang beriman dan bertakwa tu lah wali. Mudah lah. Dia pun nak kena boleh baca-baca muid. Kan orang hak tidur mati boleh bangkit berjalan. Tu David Copperfield boleh buat kan. Masa masuk ni keluar tu. Tu dia boleh buat. Kita tak boleh buat. Tak Haji buat tak? Bangkit Haji baca bismillah. Masuk ke dinding tu. Kalau Haji buat kan esok mari TV3 tu kat sini. Semua TV mai sini cari Haji Isa. Ada seorang Darman Putra. Dia boleh masuk ke dinding sebelah ni keluar ke belah tu. Saya ingat tukang sihir mereka David tu kan, dia akan telefon Haji terus. Dia tak ambil ilmu dah. Share. Kan? Macam tu. Dia pun duk ingat wali ni macam tu. Boleh naik motor buah air lah. Buka tangki minyak buah air. Mineral. Jalan sampai setahun. Tak pun tambah-tambah minyak. Dia ingat wali macam tu. Sikit.
Adapun daripada perbuatan Nabi SAW, sesungguhnya apabila mendatangi orang sakit atau didatangkan orang sakit, orang bawa orang sakit main kat kita, kan? Maka beliau berkata, adhibil ba's rabban nas, kan? Hilangkanlah penyakit, hai Tuhan manusia. Washfi, sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah penyembuh. La syifaa, tiada kesembuhan. Illa syifauka, melainkan kesembuhanmu. Syifaan, yakni kesembuhan. La yughadiru saqaman, tidak meninggalkan sakit. Ni doa ni. Kalau boleh hafal, hafal. Tak boleh hafal macam ni, baca Melayu. Tapi sampai itu apa? Yang terbaiknya hafal doa yang Nabi SAW ajarlah. Ni doa ruqyah. Ni tak lama nak hafal ni, senang ni, sah kan? Adhibil ba's rabban nas. Isfi anta syafi. Pendek ya? Okey, Nabi telah menjenguk seorang lelaki dan berkata kepadanya, la ba'sa tahurun insya-Allah. Ini pun kita kata juga, la ba'sa. Tidak mengapa. La ba'sa ni tidak mengapa. Tak mengapa. Tahur, suci, insya-Allah. Tak apa ni, tak apa. Bersih, insya-Allah. Kalau orang yang belajar, kita ziarah dia tahu lah. Kalau tak belajar, dia kata bersih apa benda. Ingat aku kaki rasuah. Lu bersih. Kan? Kan? Jadi kita kata ni sunnah. Nabi ajak kita pergi ziarah orang. Kita baca ni. La ba'sa tahurun insya-Allah. Baik. Adapun tentang ruqyah Jibril alaihi salam terhadap Nabi sallallahu, beliau bersabda, atani Jibril. Jibril datang kepada aku, faqala, maka Jibril kata, ya Muhammad ishtakaita. Hai Muhammad, kamu sedang sakit? Qultu na'am, aku kata ya. Qala, kata Jibril alaihi salam, bismillahi arqika, dengan nama Allah aku ruqyahkan engkau. Ini doa Jibril. Apa ya? Google jumpa tulis tadi jumpa insya-Allah kan. Min kulli syai'in du'zika, daripada segala sesuatu yang menyakitimu. Min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap diri. Au ainin hasidin, ataupun pandangan mata yang dengki, hasad. Ain hasid. Mata yang tengok, dia rasa dengki, hasad. Ini boleh kena kepada orang tu. Itu kita kata ain. Dia tu kena ain dah. Ya? Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkan engkau. Bismillahi arqika, dengan nama Allah aku jampi engkau. Ruqyah ni jampi lah. Ruqyah ni terjemahlah bahasa kita, makna jampi. Memang aku nak jampi. Yang tu bomo ke? Nak jampi ni ruqyah. Ada dia. Nabi SAW telah memberikan petunjuk kepada kita tentang faedah doa bagi orang yang sakit. Bahkan terkadang doa menjadi sebab kesembuhannya dengan izin Allah Ta'ala sebelum datang ajalnya. Kita buatlah. Jadi kita buat, tunjuk ke kawan kita. Kawan-kawan kita pun buat. Kita bagi tahu macam ni lah. Cara adab ziarah orang sakit. Bukan saja-saja ziarah. Ya kan? Kita pergi saja ziarah. Kita pergi ziarah tu ada sebab. Sebab kita nak kan pahala daripada Tuhan. Pahala besar. Dan kita nak kawan kita sembuh. Dengan insya-Allah doa kita tadi. Ataupun kita bertawasul dengan doa kita. Amalan soleh kita. Kita duduk dalam kelas ni. Kita dah buat amalan soleh ni. Keluar-keluar ni lagi. Tahu dah kawan kita sakit. Kita pun pergi ziarah. Kita tawasul. Ya Allah. Aku bertawasul kepadamu dengan amalan solehku menghadiri kelas kuliah subuh pada pagi ini. Pagi tadi, kau sembuhkanlah penyakit kawanku ini. Penyakit si fulan. Ataupun kita berdoa di belakang dia. Dengan tawasul dengan amalan soleh yang kita buat ni. Ini amalan soleh ni. Ini majlis zikir. Majlis cuci dosa ni. Ini majlis cuci dosa. Dosa kita dah buat kemarin dulu kan. Cuci ni duduk di sini. Duduk macam ni pun dia kira cuci. Nak kata apa lagi? Tuhan ni macam mana? Masya Allah. Ya? Kita boleh bertawasul. Nak apa? Masing-masing hajat kita tak sama kan? Hajat tak serupa. Bertawasul lah. Dengan amalan soleh kita. Ya Allah, aku duduk dalam kelas sebagai dia, Ya Allah. Tapi kau maha mengetahui aku terlena. Kan? Memang saja aku nak lena. Sebab duduk rumah tak lena. Masuk kelas baru lena. Itu biasa. Orang lain saya sendiri macam tu juga. Saya masuk kelas kawan kan. Dia mula-mula Assalamualaikum tu saya terus lena. Sampai dia habis.
Assalamualaikum juga. Jaga. Tak apa. Ya. Ada dia. Ni tak lena pasal duk cakap. Kalau saya bercakap, saya lena jam lah. Habis lah. Kan ustaz tengah lena tapi bercakap. Ada wali. Ini dia nak cari. Okey, saya nak baca bagi habis sikit 2-3 baris lah. Poin baru ni. Tak penting lah. Ada. Okey, dia kata bahkan terkadang doa menjadi sebab kesembuhannya dengan izin Allah Ta'ala sebelum datang ajalnya. Nabi SAW bersabda, Man 'ada maridan, siapa yang ziarah orang sakit, lam yahdur ajaluhu, yang mana ajal dia tak sampai lagi. Faqala 'indahu 7 mirarin, dia baca dekat orang tu 7 kali. 7 kali baca ni. As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. Kata tu ya? Pendek ya? As'alullahal azim, Rabbal arshil azim, an yashfiyaka. 7 kali. Illa afahu Allahu min dhalikal marad, melainkan Allah akan sembuhkan dia daripada penyakit itu. 7 kali. Kalau boleh pegang, pegang. Tak boleh pegang. Kalau perempuan bukan apa semua haram, kita nak pegang apa. Kan? Kalau boleh pegang, pegang. Tak boleh pegang, kejar je lah. Tapi kalau boleh pegang, elok pegang lah. Pegang, tahan sakit, tak malah. Sakit, tak malah. Dia kata aku sakit hati. Satu orang kena pergi mengaji ya. Sakit luak boleh. Sakit hati, satu ubat dia, hang sendiri kena ikhtiar lah. Kita letak tangan tu kan. As'alullahal azim, as'alullah, aku minta kepada Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha besar, an yashfiyaka, bahawa dia sembuhkan engkau. Pendek doa ni. 7 kali. InsyaAllah. Sembuh. Disunahkan pula murqih orang yang sakit dengan al-mu'awwidhat, al-falaq, al-nas. Boleh. Kan? Al-ikhlas. Sungguhnya apabila, kalau al-mu'awwidhat ni al-nas dengan al-falaq lah. Sungguhnya apabila salah seorang keluarga Nabi SAW sakit, beliau meniupnya dengan membacakan al-mu'awwidhat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, sampai habis lah. Qul a'udzu bin nas pula. Itu tiup lah. Kan? Baca di air ke, suruh minum ke. Kan? Tapi kita buat depan dia. Air ni buat depan dia, bukan buat belakang dia. Kalau buat belakang dia, jadi macam sihir lah pula. Maksudnya sunnahnya, kita buatlah ni. Jangan kita pergi minta pergi rumah ustaz. Bawa ayam kan. Zam-zam ke apa ke, ustaz tolong baca sikit kan. Nak buat ubat. Orang sakit di rumah. Jangan macam tu. Itu menyalahi sunnah. Tu hadipa nak meninggal buat begitu lah. Baca di rumah kan. Baca Yasin, baca apa, Quran 30 juzuk kan. Di sekolah tahfiz. Tak. Penuh ni. Apa nama, botol-botol ayam, koko lah apalah kan. Minuman-minuman ni lah. Tulis itu. Coklat ruqyah 30 juzuk. Kerumun orang beli. Kan? Minuman coklat berruqyah. Bukan bermineral, berruqyah. Kan? Beza antara ayat mineral dengan ayat berruqyah ni kan. Betul ayat tu dulu lah. Mana itu menyalahi sunnah. Tak boleh. Boleh jadi macam sihir pula. Buat kau jauh. Lepas tu bawa ayat ni bagi dia minum. Buat kau jauh ni doa ya. Nabi ajak ni kan. Itu saja. Kemudian yang ke-19, menasihati orang sakit agar tidak mengeluh dan marah. Nasihat lah. Jangan mengeluh, jangan marah. Sampai sini kita. Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada soalan apa tak? Boleh. Boleh kita ruqyahkan dia boleh. Sebab nyawa bukan dengan doktor kata nazak. Lepas kita baca dia pun kan. Hidup balik. Tak mati pun hidup apa? Tak mati lagi. Kalau dah mati hak tu takkan nak hidup balik dah. Kan? Kita ruqyahkan dia ataupun kita suruh dia kata la ilaha illallah lah. Kalau hang dengar aku cakap ni, ingat Allah lah. La ilaha illallah. Kan? Jalah laqinu mautakum la ilaha illallah, Nabi kata. Ajarkan orang yang nak mati di kalangan mautakum di sini, orang yang nak mati. Laqinu mautakum
La ilaha illallah. Ajarkan orang yang nak mati lah di kalangan kamu ni. La ilaha illallah. Kan? Suruh dia sebut la ilaha. Kata sebut la ilaha illallah. Kan? Ingatkan dia balik. Takut dia serabut kepala macam-macam ni. Kita ingatkan dia balik. Oh, baru teringat. La ilaha illallah. Nak mati ni macam-macam kan? Iblis syaitan tu memang duk mari dah. Dia nak ajak jadi geng dia. Last. Kalau tak dapat tu memang dia tak dapat dah. Dia dapat tu memang dia seronok semua. Itulah dia. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.